Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami daripada kumpulan 6, iaitu pada seksyen 2, akan membuat pembentangan tentang penderia dan transducer. Jadi berikut merupakan ahli-ahli kumpulan kami, iaitu saya, Muhammad Iqmal Arif bin Hadi, Muhammad Faizul Hadi bin Zulkifli, Zam Afif Hazim bin Zam Effendi, Muhammad Alif bin Jabri dan juga Abdul Hazib Imran bin Hazman. Jadi bagi memulakan pembentangan, saya akan membentangkan tentang pengenalan pada penderia dan juga transducer. Jadi mula sekali, penderia dan transducer adalah peranti fizikal yang digunakan, yang banyak digunakan di dalam peralatan elektrik dan juga elektronik. Jadi perbezaan antara penderia dan juga transducer adalah sesuatu yang menggelirukan, kerana transducer sering dijumpai di dalam penderia. Ada setengah penderia yang menggunakan transducer di dalamnya. Jadi perbezaan jadi untuk membezakan di antara penderia dan transducer, penderia adalah alat yang digunakan untuk mengukur tahap tenaga dan mengubahnya menjadi isyarat elektrik yang boleh diukur secara digital. Manakala transducer adalah lebih kompleks, iaitu alatan yang menukarkan tenaga dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Jadi transducer boleh menukarkan satu bentuk tenaga kepada tenaga yang lain. Tidak semestinya tenaga tersebut dalam bentuk tenaga elektrik. Jadi berikut adalah contoh-contoh penderia dan juga contoh-contoh transducer. Jadi contoh penderia, terdapat pelbagai kategori penderia. Contohnya yang pertama adalah penderia terma, iaitu penderia suhu dan juga penderia haba. Yang kedua, penderia elektromagnet, iaitu penderia voltan dan juga penderia magnet. Bagi yang ketiga, penderia mekanikal, contohnya adalah seperti penderia tekanan dan juga penderia kelembapan. Bagi penderia kimia pula, contoh bagi penderia kimia ialah penderia oksigen. Bagi contoh alatan yang menggunakan transducer ialah mikrofon karbon, pembesar suara, antena dan juga termometer. Jadi itu saja pada saya. Jadi saya serahkan pada Faizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizul Hadi bin Zulkifli. Nombor matrik saya AA200-259. So hari ni kita hendak membicarakan tentang aplikasi dan perbezaan penggunaan penderia dan transducer. So aplikasi penderia. Penderia ni ada banyak jenis. Jadi setiap fungsi penderia ni mengikut jenis tersebut, tapi ia tetap juga bergantung pada fungsinya yang asas. So yang pertama adalah penderia penglihatan dan pengimejan. Penderia jenis ini yang adalah alat elektronik yang mengesan kehadiran objek dan warna. Seterusnya mengubah maklumat itu menjadi sebuah gambar visual yang dipaparkan dalam display seperti yang digunakan dalam kamera. Yang kedua adalah penderia suhu. Penderia suhu ini adalah digunakan untuk mengesan dan mengukur ciri termal gas, cecair dan pepejar yang digunakan dalam banyak industri pembuatan. Industri pembuatan banyak menggunakan penderia suhu ini untuk mengesan ciri termal cecair ke pepejar yang ada dalam tersebut. Yang ketiga adalah penderia elektrik. Penderia elektrik adalah digunakan untuk mengesan voltage dan arus. Penderia elektrik ni digunakan di mana saja bagi mengenal pasti maklumat mengenai keadaan sistem elektrik. So asasnya adalah di mana ada sistem elektrik, di situlah ada penderia elektrik bagi mengesan
dan memastikan keadaan sistem elektrik itu dalam keadaan yang elok. Okey, yang keempat adalah penderia radiasi. Okey, radiasi adalah alat elektronik yang mengesan kehadiran zarah alfa, beta dan gamma. Okey, so penderia radiasi ini akan digunakan dalam banyak industri-industri yang terlibat dengan bahan radiasi, industri yang berurusan dengan bahan radiasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada aplikasi transducer. Transducer seperti penderia juga, ada banyak jenis, tetapi ia tetap mengikut fungsinya yang utama, yang asas. So, yang pertama adalah transducer ada yang jenis mengubah haba daripada sesuatu peranti kepada isyarat elektrik atau kerja mekanikal supaya masalah suhu dapat diselesaikan. So, kita dapat tengok benda ni dalam water heater, pemanas air. Ya. Yang kedua adalah transducer. Transducer yang digunakan dalam pembesar suara untuk menukarkan isyarat elektrik kepada bunyi akustik. So asalnya dia dalam pembesar suara untuk mengubahkan isyarat elektrik kepada bunyi akustik. Okey, yang ketiga adalah transducer yang digunakan di dalam antena untuk menukarkan gelombang elektromagnet kepada isyarat elektrik. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbezaan penderia dan transducer. Okey, daripada segi definisi juga ada perbezaannya yang agak ketara. Penderia adalah komponen yang dicipta untuk mengesan perubahan fizikal seperti suhu dan cahaya yang terdapat di sekeliling komponen itu atau di suatu letak. Manakala transducer pula adalah satu komponen yang satu peranti. Transducer adalah satu peranti yang dicipta khas untuk menukarkan satu jenis bentuk tenaga kepada bentuk tenaga yang lain. Okey, komponen utama yang terdapat di dalam komponen itu sendiri adalah dalam penderia itu. Okey, dalam penderia, komponen utama dalam penderia itu adalah penderia itu sendiri. Ia adalah komponen utama buat penderia. Tetapi bagi transducer, komponen utama di dalam transducer adalah penderia dan pengatur cara isyarat. Pengatur caraan isyarat. Okey, fungsi utama penderia adalah untuk mengesan perubahan fizikal yang tertentu dan mendorong signal elektrik yang sepadan dengan perubahan itu kepada peranti pengeluaran untuk melakukan tindak balas terhadap perubahan yang telah dikesan itu. Okey, bagi transducer pula, fungsinya adalah untuk menukarkan satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga yang lain. So, kebiasaannya ia akan menukarkan suatu tenaga bukan elektrik kepada tenaga elektrik. Okey, contoh penderia adalah penderia suhu, penderia kelajuan dan penderia cahaya. Okay, bagi transducer adalah jenisnya iaitu potentiometer, termistor dan perintah bergantung cahaya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Sam Afi Hazim Reza Effendi. Nombor matrik saya adalah AA200-159. Okey, jadi sekarang adalah turn saya. Okey, saya akan terangkan tentang konsep asas, ciri-ciri dan operasi bagi penderia dan transducer. Okey, bagi penderia merupakan alat yang mengubah kuantiti fizikal ke tenaga elektrik atau mengubah tenaga bukan elektrik kepada tenaga elektrik. Contoh kuantiti fizikal adalah haba, tekanan, daya, cahaya, gerakan, anjakan, kelembapan. Bagi kuantiti fizikal yang akan diubahkan kepada
kepada tenaga elektrik tersebut adalah seperti rintangan, kearuhan, kapasiti. Okey, ini kemudian ditukar menjadi isyarat voltan atau arus dalam jarak yang ditentukan oleh sensor untuk tujuan pengukuran. Okey, ciri-ciri penderia adalah ketepatan pengukuran yang betul dari nilai mutlak yang diukur. Seterusnya adalah drift, tahap sejauh mana nilai yang diukur beralih dari nilai yang betul dari masa ke masa. Seterusnya adalah julat dinamik, iaitu had yang lebih rendah dan tinggi dari input atau output instrumen berdasarkan tahap ketepatan yang diperlukan. Okey, ciri seterusnya adalah keupayaan untuk mengembalikan ukuran yang betul secara konsisten. Seterusnya adalah resolusi, perubahan terukur terbaik dalam nilai input. Okey, ciri-ciri pendirian yang terakhir adalah pengulangan. Keupayaan untuk secara konsisten mengembalikan ukuran yang sama untuk keadaan input yang sama. Okey, konsep asas bagi transducer. Transducer merupakan sebuah alat yang boleh mengubah suatu bentuk tenaga atau kuantiti fizik ke bentuk tenaga yang lain. Okey, contoh kuantiti fizik adalah haba, tekanan, daya, cahaya, gerakan dan anjakan. Okey, bentuk-bentuk tenaga yang akan dihasilkan adalah tenaga mekanikal, tenaga elektromagnetik, tenaga cahaya, tenaga kimia, tenaga bunyi, tenaga haba. Ciri-ciri transducer adalah ketepatan. Ia didefinisikan sebagai kedekatan dengan bacaan yang mendekati nilai standard yang diterima atau nilai ideal atau nilai sebenar pemboleh ubah yang diukur. Seterusnya adalah sensitivity. Transducer mesti cukup sensitif untuk menghasilkan output yang dapat dikesan. Seterusnya adalah size. Transducer harus mempunyai ukuran dan bentuk terkecil dengan berat dan isi padu yang minimum. Ini akan menjadikan sistem pengukuran yang sangat padat. Ciri-ciri transducer yang terakhir adalah julat dinamik. Untuk transducer, julat operasi harus luas sehingga dapat digunakan dalam pelbagai keadaan pengukuran. Okey. Seterusnya adalah operasi bagi penderia. Okey. Bila kuantiti fizik atau tenaga yang bukan elektrik melalui penderia tersebut, penderia tersebut akan menghasilkan tenaga elektrik. Contohnya macam rintangan, aruhan dan kapasiti. Terpulang kepada penderia untuk apa penderia itu. Seterusnya adalah operasi bagi transducer. Okey, signal input melalui transducer iaitu penderia dan pengubahan signal. Dan menghasilkan signal output. Contoh dia macam kuantiti fizik yang melalui transducer tersebut, ia tak semestinya menghasilkan tenaga elektrik. Ia akan menghasilkan tenaga lain. Ada juga yang menghasilkan tenaga elektrik. Terpulang kepada jenis apa transducer tersebut. Macam tu. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Jabri. Nombor entry saya ialah AA200839. Okay, saya akan membentangkan transducer bunyi. Okay, pertama sekali transducer bunyi ni dia adalah instrumen
yang digunakan untuk mengubah bunyi menjadi isyarat elektrik ataupun dia mengubah isyarat elektrik dan dia akan menjadi bunyi atau gelombang bunyi. Okey. Transducer ini terdapat dua kategori utama. Yang pertama adalah transducer input dan yang kedua adalah transducer output. Okey, transducer input ni dia yang menukar tenaga bunyi menjadi tenaga elektrik. Sebagai contoh ialah mikrofon yang mengubah suara kita menjadi isyarat elektrik dan menghantar ke pembesar suara. Okey. Seterusnya ialah transducer output yang mengubah isyarat elektrik menjadi gelombang suara. Contohnya ialah loudspeaker ataupun pembesar suara yang menukar isyarat elektrik menjadi suara yang diterima oleh mikrofon. Okey. Seterusnya saya akan bentangkan iaitu contoh aplikasi transducer bunyi. Okey. Yang pertama ialah mikrofon karbon. Mikrofon karbon ni dia terdiri daripada bahagian karbon di antara diafragma dan plate belakang. Apabila tekanan dari isyarat bunyi luaran dikenakan pada sekeping karbon, maka nilai rintangan menurun. Okey. Seterusnya gelombang suara akan menggetarkan diafragma dan menyebabkan penurunan rintangan sekeping karbon. Okey. Seterusnya ini adalah struktur dalaman mikrofon karbon, di mana di sini bisa lihat sound wave ataupun gelombang bunyi akan menggetarkan diafragma, terusnya akan menyebabkan rintangan karbon piece ataupun sekeping karbon menurun. Okey. Seterusnya adalah contoh aplikasi transducer bunyi yang kedua, iaitu pembesar suara. Okey, ini adalah contoh transducer output. Okey. Pembesar suara ini dia mengandungi motor yang menukar isyarat elektrik kepada getaran lalu menggetarkan diafragma. Okey. Diafragma dia akan menggetarkan udara yang akhirnya dia akan menghasilkan gelombang bunyi. Okey, itulah macam mana pembesar suaranya berfungsi. Sini ada struktur dalaman pembesar suara yang di mana ada permainan magnet, moving voice coil, input voltage signal ni di mana daripada mikrofon itu, yang daripada sekeping karbon itu dia akan menghasilkan voltage tu di mana dia akan masuk ke sini. Okey. Masuk ke input voltage signal. Okey, akhirnya dia akan di mana ada diafragma yang akan menghasilkan getaran di udara, menggetarkan udara dan menyebabkan gelombang bunyi. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hazri Imrami Azwan. Bernama metrik AA201198. Seterusnya saya akan menerangkan dua contoh aplikasi transducer ultrasonik. Sebelum itu saya akan menerangkan apa ia itu transducer ultrasonik. Transducer ultrasonik ialah satu alatan atau bahan yang digunakan untuk mengubah sesetengah jenis tenaga kepada getaran ultrasonik. Terdapat beberapa jenis asas diklasifikasikan oleh sumber tenaga dan oleh medium di mana gelombang dihasilkan. Peranti mekanikal merangkumi transducer yang digerakkan oleh gas atau pneumatik seperti whistle, dan juga transducer yang didorong oleh cecair seperti pengayon hidrodinamik dan bilah getar. Peranti ini terbatas pada frekuensi ultrasonik rendah, memiliki sejumlah aplikasi industri seperti industri pengeringan dan industri pembersihan ultrasonik. Selain itu juga terdapat industri suntikan minyak bahan bakar ke pembakar. Transducer elektromekanik jauh lebih serba boleh dan merangkumi peranti piezoelektrik dan magnetostrictive.
Transducer magnetostrictive menggunakan sejenis bahan magnetik di mana medan magnet berayun yang digunakan menekan atom bahan bersama-sama, mewujudkan perubahan berkala pada panjang bahan dan dengan itu menghasilkan getaran mekanikal frekuensi tinggi. Transducer magnetostrictive digunakan terutamanya dalam julat frekuensi yang lebih rendah dan biasa digunakan dalam pembersihan ultrasonik dan aplikasi pemesanan ultrasonik. Selain itu, sejauh ini jenis transducer ultrasonik yang paling popular dan serba boleh adalah kristal piezoelektrik yang mengubah medan elektrik berayun yang digunakan pada kristal menjadi getaran mekanikal. Kristal piezoelektrik merangkumi kuarts, karam, rochelle dan jenis seramik tertentu. Transducer piezoelektrik mudah digunakan di seluruh julat frekuensi dan di semua peringkat output. Bentuk tertentu boleh dipilih untuk aplikasi tertentu. Sebagai contoh, bentuk cakram memberikan gelombang ultrasonik satah, sementara melengkung permukaan yang memancar dalam bentuk yang sedikit cengkung atau mangkuk membuat gelombang ultrasonik akan fokus pada titik tertentu. Seterusnya saya beralih kepada contoh aplikasi transducer ultrasonik. Yang pertamanya ialah ranging dan navigasi sonar. Dengan mengirimkan denyut suara atau ultrasound dan mengukur masa diperlukan agar denyut dapat memantulkan objek yang jauh dan kembali ke sumbernya, lokasi objek tersebut dapat dipastikan dan gerakannya dapat dikesan. Teknik ini digunakan secara meluas untuk mencari dan mengesan kapal selam di laut dan untuk mencari periuk api yang meletup di bawah permukaan air. Dua kapal di lokasi yang diketahui juga dapat menggunakan triangulasi untuk mencari dan mengesan kapal ketiga atau kapal selam. Jarak di mana teknik ini dapat digunakan dibatasi oleh kecerunan suhu di dalam air yang membengkokkan balut dari permukaan dan membuat kawasan bayangan. Salah satu kelebihan gelombang ultrasonik berbanding gelombang bunyi dalam aplikasi bawah laut adalah frekuensi yang lebih tinggi atau panjang gelombang yang lebih pendek. Yang pertama akan menempuh jarak yang lebih besar dengan diffraction yang lebih sedikit. Ranging juga telah digunakan untuk memetakan dasar laut, menyediakan peta kedalaman yang biasanya digunakan dalam navigasi, terutama di pantai. Selain itu juga di perairan yang cetek. Bot nelayan moden menggunakan alat pengukur ultrasonik untuk mencari ikan, dengan ketaranya meningkatkan kecekapannya. Seterusnya, aplikasi kedua ialah dalam aplikasi transducer ultrasonik ini digunakan di sektor perubatan. Walaupun ultrasound bersaing dengan bentuk pengimejan perubatan lain seperti teknik sinar X-ray dan pencintraan resonans magnetik, ia mempunyai ciri tertentu yang diinginkan. Contohnya, kajian gerakan Doppler yang tidak dapat diberikan oleh teknik lain. Di samping itu, di antara pelbagai teknik moden untuk pengimejan organ dalaman, alat ultrasonik adalah yang paling murah. Ultrasound juga digunakan untuk mengubat sakit sendi dan untuk merawat jenis tumor tertentu yang diinginkan untuk menghasilkan pemanasan setempat. Contohnya, kanser. Penggunaan ultrasound yang sangat berkesan yang berasal dari sifatnya sebagai getaran mekanikal adalah penghapusan batu ginjal dan pundi kencing. Terima kasih.